Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang dikasihi, kita bersua kembali dalam PDPR 4.0 bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk tahun 6. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Cikgu doakan anda sentiasa sihat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat di samping keluarga tersayang, kekal berada di rumah, insya-Allah. Kita akan selamat, kita jaga kita, Allah jaga kita. Baiklah murid-murid, kita bersua hari ini dalam pendidikan kesihatan untuk tajuk yang seterusnya. Seperti biasa, anda bersama dengan saya, cikgu anda, saya Cikgu Fizu. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah keluargaku keutamaanku. Subtopik yang akan kita belajar pada hari ini ialah apa peranan anak dalam keluarga. Baiklah, objektif pembelajaran kita ialah mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Manakala kriteria kejayaan pula, murid dapat mengenal pasti peranan diri sendiri dan keluarga serta institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Baiklah, sebelum kita teruskan sesi PDPR kita, marilah sama-sama kita hayati tayangan video ini, bagaimana peranan seorang anak untuk membantu keluarganya sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, apa peranan anak dalam keluarga. Sama-sama kita menonton video ini. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะอร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้าแม่น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดไหมคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าพอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัย
ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการ Baiklah, murid-murid, kita teruskan sesi PDPR kita. Yang seterusnya iaitu apakah yang dimaksudkan dengan keluarga. Keluarga ialah orang yang mempunyai pertalian, persaudaraan dengan kita. Okey. Contohnya ayah, ibu, abang, kakak, adik. Okey. Itu adalah keluarga yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan kita. Ada lagi contoh yang lain. Datuk, nenek dan lain-lain. Okey. Baik. Cuba buka buku teks muka surat 38 sebagai sumber rujukan untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Nadia dan ahli keluarganya saling menyokong antara satu sama lain. Mereka sedar bahawa setiap ahli keluarga adalah sama penting. Justru, keluarga Nadia suka melakukan aktiviti bersama-sama bagi memperkukuhkan hubungan kekeluargaan. Okey, cuba murid-murid tengok gambar. Dalam buku teks anda, muka surat 38. Ahli keluarga saya tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga. Tengok, ini adalah Abang Nadia. Abang Nadia tahu apa peranannya sebagai seorang abang dalam keluarga. Seperti mana yang ditunjuk dalam gambar ini, sebagai seorang abang menasihati adiknya agar tidak keluar rumah, balik lewat, atau pergi main tempat yang jauh. Okey. Kemudian ini adalah kakak. Kakak Nadia. Kakak Nadia membantu ibunya di rumah, menolong ibunya melipat kain, membasuh kain baju. Nadia sendiri juga mempunyai peranan dalam keluarga, membantu kakaknya, membantu abangnya. Okey? Kami sentiasa menyokong tanpa mengira jenis emosi apa sahaja yang berlaku. Dalam situasi gembira, dalam situasi sedang berduka, mereka sentiasa menyokong antara satu sama lain agar sesuatu keputusan yang dibuat ini dikira dalam satu keluarga bersama-sama dengan keluarga. Okay? Jika sekiranya berjaya dalam sesuatu perkara atau bidang yang diceburi atau mempunyai masalah dalam apa sahaja yang dipelajari, mereka akan sentiasa saling bertanya, meminta pendapat di antara satu sama lain. Seterusnya, mereka juga berkumpul bersama-sama, makan bersama-sama, mencari ruang dan peluang untuk bersama dengan keluarga. Di waktu lapang atau ada sahaja masa sesuai, mereka akan bersama dengan keluarga. Kami suka meluangkan masa bersama-sama, saling bertukar pendapat dan membuat keputusan secara sepakat dalam pelbagai hal. Mereka sepakat dalam apa sahaja yang berlaku dalam keluarga mereka, mereka sentiasa sepakat. Apakah tujuan utamanya? Tujuan utama adalah untuk memperkukuhkan hubungan kekeluargaan. Jadi murid-murid, anda juga boleh mencontohi apa yang dibuat oleh Nadia dan juga ahli keluarganya. Baiklah. Apakah peranan kamu dalam keluarga dari aspek mental? Kemudian kita akan bincang apa peranan kamu dalam keluarga dari aspek mental. Baik, yang pertama, sentiasa berfikiran positif pada setiap konflik yang terjadi dalam keluarga. Apa sahaja yang terjadi dalam keluarga kita hendaklah sentiasa berfikiran positif. Okay? Jangan biarkan sesuatu konflik yang terjadi itu berpanjangan. Kalau kita buat salah, kita kena minta maaf. Kita buat salah pada mak, buat salah pada ayah, buat salah pada abang, pada kakak, kita kena minta maaf. Agar sesuatu masalah yang berlaku ini, konflik yang berlaku ini tidak berpanjangan. Kemudian luahkan kepada ibu dan bapa jika kita mengalami stres. Kita ada masalah di sekolah. Kita ada masalah dengan abang kita. Kita ada masalah dengan kakak kita. Kawan-kawan kita di sekolah contohnya. Kita kena luahkan kepada ibu dan bapa. Jangan simpan atau pendam apa yang terjadi pada diri kita. Masalah yang kita hadapi, kita jangan pendam. Kerana ia boleh menyebabkan stres.
Kalau kita tidak berjaya mengatasi stres dengan baik, emosi kita dengan baik, ia boleh membahayakan diri kita. Okay? Ingat murid-murid, jika ada masalah, luahkan kepada ibu dan bapa anda. Okay? Jika mengalami stres atau apa jua masalah. Okey, seterusnya peranan kamu dalam keluarga dari aspek emosi. Baik dari segi emosi, daripada segi perasaan. Sebagai anak dalam keluarga kita, okay? Kita nak sentiasa ceria dalam melakukan perkara-perkara disuruh oleh ibu dan bapa. Kalau mak dan ayah kita suruh kita buat sesuatu, kita jangan bantah, kita jangan bangkang. Kita sebagai seorang anak, kita kena ikut apa yang baik yang disuruh oleh ibu dan bapa kita. InsyaAllah, mak dan ayah kita tak akan suruh kita atau arah kita lakukan benda-benda yang tidak baik. Okay? Jika kita disuruh untuk melakukan sesuatu perkara, pastikan kita mengikut atau patuh dengan arahan dan lakukan perkara itu dengan ceria. Okay? Dengan ceria, jangan dalam keadaan terpaksa. Okay? Jangan dalam keadaan terpaksa. Kemudian, menerima teguran dari ibu dan bapa dengan baik. Kalau kita buat salah, kita kena terima teguran daripada mak ayah kita. Jangan pula kita yang marah ataupun kita menunjukkan sikap yang tak elok. Sikap tak elok, kita bangkang, kita hentak-hentak kaki. Okey? Ibarat kita adalah yang betul. Sebenarnya kita adalah salah. Bila kita salah, kita kena akui kesalahan kita dan kita kena terima teguran yang baik daripada ibu dan bapa kita dengan baik. Seterusnya, menjaga perasaan dengan sentiasa mengalah dengan adik atau sentiasa menghormati abang atau kakak. Kalau anda ada adik, jangan selalu bergaduh dengan adik. Okey? Kita dah besar. Murid-murid, kamu semua sudah darjah 6. Okey? Kalau ada adik, mengalah dengan adik. Okey? Itu adalah adik kita. Kalau ada abang atau kakak, kita kena sentiasa menghormati abang atau kakak kita. Okey, seterusnya peranan kamu dalam keluarga dari aspek sosial. Dari aspek sosial, mengajak keluarga pergi beriadah bersama-sama. Ada peluang masa mak atau ayah cuti tidak kerja, ajaklah mak ayah kita pergi beriadah bersama-sama. Pergi taman permainan, pergi shopping, atau pergi bercuti. Itu pun bila dah habis nanti atau diberi kebenaran, diberi kebenaran untuk melancong atau mana-mana saja. Kalau ikut musim sekarang, ramai yang tak berani nak pergi bercuti, situasi pandemik di tempat kita. Okey, apapun nanti bila dah ada peluang nanti, ajaklah keluarga pergi bersama-sama, pergi berkelah, berada di tepi pantai atau mana-mana tempat yang sesuai untuk kita bersama dengan keluarga. Kemudian sentiasa berinteraksi bersama ahli keluarga, sentiasa bercakap-cakap dengan mak ayah, tanya juga khabar mak, tanya juga khabar ayah. Walaupun selalu jumpa, kena tanya mak, kena tanya ayah, kena juga bercakap dengan abang, dengan adik. Kalau ada masalah dari segi pelajaran, minta bantuan daripada kakak kita, minta bantuan daripada abang kita. InsyaAllah, mereka akan tolong kita. Baik, seterusnya, sentiasa membantu ibu dan bapa kita dalam apa jua perkara. Ingat murid-murid, kalau ibu dan bapa kita minta kita buat sesuatu, bantu mereka, bantulah dengan ikhlas. Okay? Ada peluang, ada masa, petang-petang, tolong ibu siram pokok bunga, tolong ayah atau bapa kamu basuh kereta, dan sewaktu dengannya lah, atau apa-apa saja yang boleh memberi peluang untuk kita membantu ibu dan bapa kita dalam apa jua perkara. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan sedikit perbincangan mengenai adab terhadap keluarga. Baik, ini adalah antara adab terhadap keluarga. Yang pertama, utamakan orang tua. Kita kena utamakan orang tua. Yang kedua, hormat menghormati. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Setiap pertuturan, tutur kata kita hendaklah menggunakan bahasa yang sopan. Jangan guna perkataan yang boleh menyebabkan orang marah kita atau menggunakan bahasa kesal. Okay? Itu salah. Kemudian saling menyayangi. Kita kena saling menyayangi dari satu sama lain. Kita sayang mak, kita sayang ayah, kita sayang abang, sayang kakak, sayang adik. Okay? Sayang atuk, sayang nenek. Okay? Saling ziarah menziarahi. Saling ziarah menziarahi. Ada peluang nanti, diberi peluang nanti, ada kesempatan, kita ziarahlah atuk kita ziarah
nenek kita di kampung, ziarah mak saudara kita atau siapa-siapa saja ahli keluarga kita. Kemudian yang terakhir, ucapkan salam ketika bertemu. Walaupun di rumah sekalipun, kalau anda berjumpa dengan mak ayah, ucaplah salam. Assalamualaikum mak, Assalamualaikum ayah, ataupun Assalamualaikum abah, Assalamualaikum papa, Assalamualaikum mami. Okey, berilah salam. Assalamualaikum abang, nak bercakap dengan abang kita, minta izin. Nak masuk bilik abang, kena minta izin. Nak masuk bilik kakak, kena minta izin. Nak ambil barang kakak, nak ambil barang abang, nak pinjam semua, kena minta izin. Nak masuk bilik dia orang, kena bagi salam terlebih dahulu. Apatah lagi bila kita bertemu dengan mereka, ucapkan salam ketika bertemu. Itulah antara adab terhadap keluarga kita. Baiklah murid-murid, ini adalah tugasan untuk anda pada minggu ini. Untuk aktiviti yang perlu anda lakukan, baca maklumat dalam buku teks halaman 38, kenal pasti peranan dari aspek mental, emosi dan juga sosial. Kemudian isikan di tempat kosong yang telah ditetapkan di sini, di mana satu jawapan untuk aspek mental, emosi dan juga sosial. Seperti biasa, sejurus selesai anda melakukan tugasan ini, hantarkan jawapan anda melalui grup Telegram cikgu. Okey. Baiklah, tahniah cikgu ucapkan kepada anda kerana telah berjaya menamatkan sesi PDPR kita pada minggu ini. InsyaAllah di lain-lain minggu kita akan jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang berikutnya. Terima kasih untuk anda kerana sudi mengikuti sesi PDPR kita. Semoga anda faham dan dapat mengambil iktibar dengan apa yang kita belajar dan juga dengan video yang telah pun anda tonton sebentar tadi. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Cikgu Fizu menggunakan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.